Tak payah cakap banyak, kita print terus dia punya SOP, kita baca siap-siap. Jom. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Saifuddin Sembang. So, hari ni kita nak sembang tentang norma baru pendidikan. Kita nak sembang tentang SOP yang akan dilaksanakan sekiranya sekolah dibuka. Tak payah cakap banyak, saya dah print. Keluar je SOP, kita print siap-siap, kita baca. Supaya kita tahu, supaya kita tak jadi was-was, supaya kita tak menyebarkan benda yang salah, tak menyebarkan benda yang tak pasti. Okay? Tak pasti jangan kongsi. Jom kita baca apa yang ada dalam garis panduan ni. Okay, sebab baru-baru ni Menteri Pendidikan kita Dr. Razi Jidin dan juga Dr. Nur Hisham ada melakukan lawatan ke beberapa sekolah dan telah mengeluarkan satu SOP pada 4 Jun. Okay, jadi SOP ni akan digunakan apabila sekolah dibuka nanti. Jadi apa yang kita perlu tahu tentang SOP ni adalah yang pertama, kehadiran murid secara berfasa, dan murid yang perlu hadir dulu adalah murid yang akan menduduki SPM, SVM, STPM dan STAM ataupun STAM. Okey, jadi murid-murid lain tak perlu lagi ke sekolah. Mereka boleh mengikuti pengajaran dari rumah, yang mana kalau dalam konteks tu maknanya kita tahulah murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang akan ke sekolah dulu. Jadi yang lain ni kita relax-relax dulu kan. Sebab KPM pun dah umumkan tidak ada UPSR, tidak ada PT3 pada tahun ni. Antara norma baru yang kita perlu tahu adalah selepas ini tidak ada lagi perhimpunan yang melibatkan berkumpulnya ramai orang. Contohnya perhimpunan hari Isnin tu tak adalah kita tengok berhimpunan ramai nyanyi lagu negaraku, lepas tu kita tengok kat belakang kawan-kawan lambat kena denda kan. Lepas ni dah tak ada dah norma tu. Norma baru tidak boleh lagi berkumpul, termasuk apa-apa sahaja aktiviti, program ke ceramah ke yang berkumpul tidak boleh dibuat selepas ini. Okey, norma baru yang kedua adalah meja murid akan disusun jarak 1 meter, iaitu untuk memastikan penjarakan sosial. Maknanya kalau dalam kelas kita susun meja tu macam exam lah kan. Dan kalau kelas tu ada 40 orang, bila dijarakkan mesti dia jadi kurang. Jadi murid yang kurang ni, yang tak ada dalam kelas tu, akan dipindahkan ke kelas lain yang mana tingkatan lain yang tak datang tu. So dia akan guna kelas tu lah. So memastikan adanya penjarakan sosial di dalam kelas. Ini juga digunakan dalam kelas ataupun bengkel ataupun makmal dan juga makmal komputer. Okay? Memastikan yang ada penjarakan, iaitu setiap 1 meter akan ditandakan dengan X. Maknanya tak boleh duduk lah kat situ. Murid-murid akan jarak lah. Yang norma yang ni murid-murid suka. Sebab dulu cikgu-cikgu marah kalau makan dalam kelas. Tapi sekarang memang kena makan dalam kelas. Peraturan dia adalah murid-murid perlu pergi ke kantin, beratur dalam jarak 1 meter, ambil makanan yang telah dibungkus. Selepas ni beli makanan yang dibungkus saja, bawa pergi kelas, makan dalam kelas. So, bila makan dalam kelas ni kena make sure bersih lah kan. Lepas makan, basuh, bersih, cuci tangan. Jangan pula lap tangan dekat langsir kelas. Okey, ini adalah nak memastikan murid tak berkumpul dekat kantin sebenarnya. Ataupun kalau ada pengurusan sekolah yang mana mungkin pengusaha kantin tu boleh hantar makanan pergi kelas, tak payahlah murid berkumpul turun ramai-ramai pergi kantin kan. Ini bergantung atas pengurusan sekolah tu lah, mana yang okey. Tapi untuk mengelakkan murid berkumpul di kantin, maka murid kena makan di dalam kelas selepas ini. Setiap sekolah juga perlu memastikan bilik rawatan dijadikan bilik isolasi. Maknanya bilik isolasi ni murid yang ada gejala, ada simptom ataupun ada tanda kan, batuk, susah nak bernafas, demam lebih 37.5 perlu diasingkan. Dan kita perlu inform pada parent dia dan juga pejabat kesihatan yang terdekat dan kita asingkan murid ni supaya dia tidak bercampur dengan murid-murid yang lain lah. Okey, seterusnya akan ada laluan khas ataupun laluan yang bertanda. Maknanya selepas ini mungkin ada laluan one way sahaja di dalam sekolah. Laluan tu perlu ditanda arah mana nak lalu. Tapi kalau laluan tu besar, kita boleh buat two way.
Okey, yang untuk memastikan ada jarak lah. Tapi ini adalah nak memastikan murid jalan dengan teratur dan tidak berkumpul pada satu-satu tempat. Contohnya nak masuk, nanti situlah orang nak masuk, situlah orang nak keluar. Jadi berkumpul. So nak memastikan perjalanan tu lancar, buatlah tanda pada arah jalan yang akan dilalui oleh murid-murid. Terusnya, menyediakan sabun dan juga hand sanitizer pada tempat-tempat yang sesuai. Okey, contohnya tandas, surau ataupun pada kantin ataupun pada pintu masuk sekolah. Maknanya sebelum masuk tu ada hand sanitizer, pakai. Ini juga atas inisiatif sekolah lah. Kalau boleh sediakan pada setiap kelas, lagi bagus. Dan juga inisiatif parent. Kalau parent boleh bekalkan sendiri untuk anak-anak pun lagi bagus. Yang ini lagi satu norma baru yang mana setiap kali datang sekolah selepas ni, murid-murid perlu menjalani saringan ataupun menulis maklumat pada pintu masuk sekolah. Macam kita nak pergi kedai lah biasa kan. Kita tulis nama, lepas tu ada orang cek tembak suhu kita kan. Okey, itulah yang akan dilalui oleh murid-murid selepas ni apabila datang ke sekolah. Tulis nama, cek suhu. Kalau lah murid tu datang jalan kaki ataupun naik basikal, dia orang diberikan tempoh untuk berehat dulu, bagi badan dia orang cool balik, baru ambil suhu. Tapi kalau murid-murid tu datang dalam naik kereta, okey, maknanya terus boleh. Tapi mungkin lambat, mungkin lama, jadi mungkin ada pihak sekolah yang boleh tampal nama siap-siap kan. Tampal nama murid-murid just tick je hadir. Kemudian tulislah suhu dia orang berapa. Ini juga perlu dilakukan oleh guru-guru dalam sekolah dan juga pekerja-pekerja dalam sekolah. Pastikan cek suhu masing-masing bawah pada 37.5. Seterusnya, untuk pengusaha-pengusaha van ataupun pengusaha bas yang bawa murid ke sekolah, mereka juga termasuk di dalam SOP ni, iaitu mereka perlu memastikan murid-murid duduk dalam jarak 1 meter di dalam kenderaan mereka. Bermakna bukan hanya sekolah saja yang ada peranan ni. Pengusaha van pun kena ambil tindakan ikut SOP ni untuk memastikan murid-murid ni datang dan balik ke sekolah dalam jarak 1 meter juga dalam kenderaan dia orang. So kena sama-sama lah main peranan kan. Seterusnya, selepas ini tidak ada lagi PDPC ataupun aktiviti luar ataupun sukan ataupun aktiviti yang co-curriculum yang melibatkan ramai orang berkumpul. Dah tak boleh buat dah lepas ni. Sehingga pada satu tarikh yang diberitahu nanti kan. Bila dah beritahu, baru boleh buat. Tapi buat masa sekarang tak boleh kita berkumpul. Contohnya ada pertandingan bola sepak ke apa. Itu dah tak boleh buat lah sekarang ni. Dan SOP seterusnya untuk murid-murid yang berada di asrama. Asrama seperti yang kita tahu, asrama ni kita tinggal dalam dom kan. Jadi pembaharuan di selepas ni adalah katil, hanya katil bawah sahaja yang boleh digunakan untuk double decker. Atas tak boleh guna. Okey, katil bawah dan dengan jarak 1 meter. Bermakna kalau dom tu ramai, maknanya kena guna dom lain lah yang kosong kan. Tapi masalahnya bila kita cerita pasal asrama ni kan, kita tahulah budak-budak asrama ni macam mana kan. Tapi warden kena main peranan lebih lah. Kena pastikan betul-betul murid-murid di asrama ni mengikut SOP ni, betul-betul jarak. Janganlah malam-malam lepas tu rapat katil kan. Budak asrama kita tahulah benda tak boleh menjadi boleh kan. Asrama ni juga dia kena ikut SOP, termasuklah di Dewan Makan, dan juga tidak dibenarkan melakukan solat berjemaah. Digalakkan solat sendiri dan menggunakan sejadah sendiri sehinggalah satu tarikh yang diberitahu nanti. Itu termasuk juga dalam SOP asrama. So kalau yang kena katil double decker tadi, kalau korang tidur dekat bawah kan, tiba-tiba atas tu terasa macam ada orang, itu biasalah, asrama dah lama kosong kan, korang cuti lama sangat. Tapi tak adalah kan. Norma baru selepas ni dalam bilik guru-guru akan dijarakkan juga dengan satu meja. Contohlah mungkin sebelum ni cikgu duduk satu meja seorang satu. Selepas ni kita akan skip, KPM akan arahkan skip satu meja. Contoh paling senang lah. Okey, Cikgu Rosnah, okey ada. Cikgu Mat, kita pangkah tempat dia, tak ada. Cikgu Aris, ada. Okey, so Cikgu Mat ni kena pindah ke bilik guru lain lah, ataupun kelas lain yang disediakan nanti. So tempat tu kosong. Jadi tinggallah Cikgu Rosnah dengan Cikgu Aris dan seterusnya lah, untuk memastikan bilik guru pun turut sama ikut SOP jarak 1 meter. Seterusnya apa yang kita perlu tahu adalah
sekolah akan dibuka selepas 2 minggu daripada tarikh diumumkan. Paling senang lah. Okey, kalau diumumkan 5 Jun. Okey, kalau KPM umum, okey 5 Jun sekolah akan dibuka. Bermakna 19 Jun baru sekolah dibuka. 2 minggu tempoh diberikan. Dalam tempoh 2 minggu tu cikgu perlu datang sekolah, perlu buat persediaan, tanda tempat dan sebagainya kan. Tapi murid-murid dalam tempoh 2 minggu selepas tarikh diberitahu baru boleh datang. Itu pun tingkatan 5 dan tingkatan 6 sahaja. Yang lain tak perlu lagi ke sekolah. Okey, dan SOP ini juga akan ditambah baik dari masa ke semasa sekiranya ada kekurangan. Okey, sebenarnya banyak lagi SOP ni, tapi itu antara SOP dan norma baru yang sempat saya terangkan pada kali ini. Dan sebenarnya dalam SOP ni dia sangat KPM sangat mementingkan keselamatan murid. Sebab tu dia sangat mementingkan penjarakan sosial, ambil maklumat murid, ambil suhu, memastikan murid yang tidak sihat diasingkan, dan juga sebenarnya dia akan memberi tanda positif lah yang sebenarnya sekolah ni dah boleh dibuka, murid-murid dah boleh datang kan. Kita tak nak jadi macam negara lain, ada negara yang dah buka sekolah tutup balik. So kita nak negara ni berjalan lancar. Kepada murid-murid yang akan ke sekolah tingkatan 5 dan 6, korang adalah benchmark, penanda aras. Kalau korang boleh ikut SOP ni dan berjalan lancar, insya-Allah sekolah ataupun tahun KPM akan fikirkan untuk sekolah rendah dan sebagainya, macam mana nak buka. Tapi kalaulah ada kes dalam kalangan ni, tiba-tiba kan ada satu kes dalam kalangan murid sekolah, adakah sekolah akan terus dibuka ataupun sekolah akan ditutup? Mesti KPM akan tutup dan saring semua warga sekolah, murid, guru, pekerja, semua kan, dan dia menjadi satu kluster pula nanti kan. So sama-samalah ikut patuhi SOP yang diberikan ni, sebab kalau korang murid-murid ni berjaya, insya-Allah KPM akan aturkan untuk sekolah-sekolah yang lain. Kepada guru-guru ataupun ibu bapa dan murid-murid lain yang tidak terlibat dalam SOP ni, pertama sekali, jangan sebarkan berita palsu. Jangan sebarkan benda yang tak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sebab kita dah tengok macam-macam dah orang share kan. Oh, kemungkinan jadi macam ni, kemungkinan jadi macam ni. Jadi, sebenarnya dia menimbulkan rasa kehura-hara lah, rasa macam rasa kelang kabut kan. Nak buka. Sebenarnya belum. Kita tengok dulu macam mana tingkatan 5 dan tingkatan 6. So, semoga semuanya berjalan lancar. Ini sebenarnya tanda-tanda positif kan. Semoga proses ni, pembukaan sekolah ni akan berjalan lancar dan selamat kembali ke sekolah kepada mereka-mereka yang terlibat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.